Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kepada semua rakyat Malaysia. Sekali lagi saya Zahri Muhammad Yassin, mentuai moderator segmen Bertus Terang. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada orang Islam yang lain. Dan saya juga berterima kasih kepada mereka yang mengucapkan selamat ulang tahun saya yang ke-69 tahun. Satu-satunya moderator yang agak tua sedikit. Pada malam ini kita akan memanggil seorang tokoh. Walaupun tidak begitu terkenal dari segi mulutnya yang celupar, kenyataannya dan sebagainya, tetapi semua orang tahu beliau adalah seorang pendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kini telah bergelar yang berhormat. Mula bertanding di Parlimen Sungai Petani tahun 2008 dan masih kekal menjadi ahli Parlimen Sungai Petani. Dan juga dalam masa yang sama sekarang pada tahun 2018 bertanding di Dewan Undangan Negeri Gurun, Kedah. Seorang yang pernah melibatkan diri dalam perjuangan UMNO. Bekas seorang pegawai PTD yang pernah berkhidmat di Jabatan Penuntut di Los Angeles. Pernah menjadi pegawai kanan di Biro Tata Negara yang melahirkan kadar-kadar UMNO dan juga pegawai kerajaan bagi membina bangsa dan negara ini. Tapi hari ini beliau melibatkan diri dalam politik. Dan beliau tidak salah dalam melibatkan dirinya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau dipecat menjadi ahli UMNO dan juga timbalan Perdana Menteri. Walhal masa itu beliau mendapat gaji yang lumayan juga di satu yayasan milik Pergerakan Pemuda UMNO. Begitu kentallah perjuangannya. Beliau yang saya maksudkan pada malam ini ialah Yang Berhormat Datuk Johari Abdul. Selamat datang Datuk Johari ke dalam segmen saya pada malam ini dan bergapah-gapah daripada Sungai Petani datang ke sini untuk membuat siaran langsung dan besok akan pulang balik ke Sungai Petani kerana menerima jemputan saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Yang Berhormat, Happy birthday. Happy birthday, thank you. Satu perkara yang saya nak tanya Yang Berhormat. Saya membacanya dengan penuh minat sejarah politik Yang Berhormat ni selaku seorang yang agak senyap sedikit, bercakap perkara-perkara yang perlu saja tetapi kekal di dalam PKR. Kenapa Yang Berhormat tinggalkan perjuangan UMNO ini? Walhal tanpa UMNO Yang Berhormat tidak dikenali dalam politik ini. Boleh Yang Berhormat jelaskan kenapa puncanya Yang Berhormat boleh membuat keputusan 22 tahun yang dulu atau 23 tahun yang lalu meninggalkan UMNO yang mencampuri atau melibatkan diri dalam perjuangan reformasi yang belum tahu tentu hal arahnya dan tujuannya. Silakan. Terima kasih Datuk. Sekali lagi happy birthday. Terima kasih juga kerana menjemput saya ke program ini. Saya ikuti dari jauh program saudara dan saya tahu saudara mempunyai followers yang banyak dan kita juga selalu di parlimen, semasa parlimen boleh bersidang lalu berjumpa. Menjawab soalan Datuk tadi, yang pertama sekali, ya, sebelum saya menjadi terlibat dalam politik UMNO, saya ialah pegawai tinggi kerajaan, termasuklah menjadi pengarah Biro Tata Negara. Jadi dalam Biro Tata Negara itu tugas hakiki saya ialah mengadakan kursus-kursus 100% khusus politik, membina anak-anak muda khususnya waktu itu untuk mengetahui apakah itu perjuangan UMNO. Kemudian di samping itu membina kekuatan mereka untuk menjadi pemimpin UMNO sebagai pemimpin pelapis. Jadi semasa kita membuat latihan itu, maka saya dapat melihat bahawa kalau saya terjun terus ke dalam UMNO,
bukan sebagai seorang pelatih atau orang yang melatih, tapi saya kira saya boleh contribute dalam pergerakan ini. Jadi saya mengambil keputusan untuk masuk UMNO. Selepas itu berlaku reformasi. Apa yang berlaku ialah semasa 4 tahun saya dalam BTN itu, saya dapat melihat wajah sebenar pemimpin-pemimpin kita. Wajah sebenar. Kerana kita duduk makan 4 hari, 5 hari dalam camp, kemudian kita train. Jadi bila berlaku pertemuan di antara Dr. Mahathir dengan Anwar, saya tahu sebenarnya apa yang berlaku. Ini adalah semua mainan politik. Jadi saya buat keputusan, kalau saya berada lagi dalam UMNO, saya rasa saya tidak berlaku adil kepada diri saya dan juga masyarakat. Kerana I know the truth. Sebenarnya saya tahu apa yang berlaku. Jadi sebab itu saya merasakan bahawa walaupun waktu itu orang kata kita tidak ada future. Anwar dalam jail, dalam penjara, ramai kawan-kawan yang ditahan, ditangkap, ada yang melarikan diri dan sebagainya. Tetapi pergerakan reformasi ini terus berlaku dan saya terlibat secara langsung kerana saya yakin bahawa kebenaran akan muncul. Akhirnya kebenaran muncul. Jawab soalan itu tadi, memang saya boleh tinggal dalam UMNO dan mungkin menikmati berbagai-bagai waktu itu. Tapi saya rasa satu hari kebenaran akan muncul di mana perkelengkahan antara Datuk Seri Anwar dengan Dr. Mahathir itu ialah isu politik. Tidak ada sangkut paut langsung dengan apa yang pertuduhan yang telah dibuka. Yang berhormat, mengikut pengetahuan saya dan juga beberapa tulisan, bahawa Yang Berhormat ini mempunyai hubungan yang baik antara dua, Anwar Ibrahim dan Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya, maknanya dalam sebarang tindakan Yang Berhormat untuk membuat keputusan, Yang Berhormat macam ditelan mati mak di luar mati bapa. Kenapa Yang Berhormat bersedia meninggalkan Datuk Seri Zahid Hamidi, yang mana dikira Yang Berhormat juga seorang antara orang yang rapat dengan Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi, yang masa itu Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Boleh Muhammad terangkan? Datuk Seri Zahid bukan sahaja seorang pemimpin, tetapi kawan baik saya waktu itu, kerana semasa beliau menjadi sosok politik kepada Ketua Pemuda Datuk Najib dan saya menjadi pengarah BTN. Jadi selama bertahun kita bekerjasama dalam melatih anak muda. Sudah tentu hubungan kita amat rapat. Malah ke mana-mana, termasuklah keluar negara kita rapat. Tetapi bila datang pada satu keputusan yang terpaksa saya buat untuk untuk negara, bahawa kita memimpin, kita kena buat keputusan di antara kebenaran, apakah yang mesti saya lakukan. Waktu itu saya jumpa dengan saudara Zahid sebelum beliau terbang ke Sabah, sebelum dia ditangkap. Seolah macam ada bai'ah lah, bahawa kita akan berpisah di sini, bukan sebagai tapi semata-mata kerana prinsip. Jadi saya ingat lagi malam itu amat syahdu lah bila saya berjumpa dengan dia, melafazkan bahawa saya akan bergerak sebagai seorang reformis, malah pencetus reformis pun waktu itu. Dan dia kata teruskan perjuangan, InsyaAllah satu hari kita akan bersama juga, dia kata. Itu. Yang Berhormat, antara konflik Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim ini, dia berpunca kepada beberapa kenyataan yang datang daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sendiri, sehingga dibabitkan bahawa ini adalah satu konspirasi nak menjatuhkan Dr. Mahathir. Apa yang sebenarnya ucapan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menyentuh Dr. Mahathir masa itu sebagai Perdana Menteri? Dan saya memang ada pengetahuan, ada usaha untuk nak memecat juga Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi, apakah yang menyebabkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi masa itu bercakap soal KKKN ini? Korupsi, kroni dan nepotisme. Boleh Yang Berhormat bagi tahu benda yang terpendam selama 22 tahun ini atau 23 tahun ini, sejak tahun 97 dan sekarang 2001? Ya, Datuk Seri Zahid semasa menjadi Ketua Pemuda menghimpunkan tokoh-tokoh anak muda, termasuk saudara Saifuddin Nasution,
Hanafi Ahmad waktu itu sebagai setiausaha akhbar dia, dan beberapa orang termasuk saya dan juga ada beberapa orang lain yang draft ucapan dia pada tahun itu untuk pembunuhan UMNO. Dan di antara saya ingat Datuk Zahrin pun ingat bahawa tagline waktu itu ialah pemuda pemangkin gerakan reformasi. Ya. Kerana berlaku di Indonesia reformasi yang sedang berlaku. Jadi itulah tagline pemuda waktu itu, pemuda pemangkin gerakan reformasi. Nah, ada satu insiden yang dibincang panjang, di mana waktu itu ada seorang menteri pembangunan luar bandar yang buat satu polisi yang kita rasa tidak adil. Polisinya ialah semua kontraktor kelas A dia kontrol. Jadi selain daripada itu, orang-orang yang nak terlibat dalam perniagaan mesti melalui kontraktor kelas A yang dia kontrol. Ya. Jadi kita kata tak boleh, sebab apa? Ada orang-orang yang ada pengalaman, ada duit, ada segala-galanya. Kalau dia masuk, harus dia masuk dengan kapasiti yang dia ada lah. Kalau dia ada lesen kelas A, biarlah dia masuk kelas A. Jadi itu dia punya asas ialah tak puas hati terhadap. Jadi sebagai ketua pemuda, dia nak lontarkan KKN waktu itu sebab ada elemen KKN waktu itu. Baik. Unfortunately, saya ingat waktu itu saudara Muzani ialah bendahari pemuda UMNO, kalau Datuk masih ingat. Jadi ada feedback kepada Muzani, konon-kononnya kita akan buat demonstrasi semasa Tun berucap. Kita akan bakarkan patung semasa Tun berucap. Disebarkan fitnah bahawa ini semua ialah gerakan yang dirancang oleh Anwar Ibrahim untuk bukan saja memalukan Tun, waktu itu Datuk Seri Dr. Mahathir, tetapi juga eventually akhirnya akan menggulingkan Dr. Mahathir. Ini semua pemikiran-pemikiran yang dirancang di luar dan diasak dalam pemikiran orang-orang yang dekat dengan Dr. Mahathir. Malah sehari sebelum perbincangan ataupun ucapan Datuk Zahid itu, malah arwah JJ, Jamaluddin Jarjis, datang ke rumah Zahid. Dan saya berada di situ. Saifuddin Nasution ada di situ. Dan kami, arwah JJ kata kalau boleh, buangkanlah ucapan kamu, cakaplah benda yang lain, naikkanlah nama Presiden, agungkanlah Presiden, jacklah, dia kata this is politics, Zahid. Zahid kata no, it got nothing to do dengan Dr. Mahathir. Ini ialah permintaan daripada akar umi pemuda yang nakkan supaya ketelusan berlaku dalam pemberian kontrak dan sebagainya. Itu saja. Tapi Zahid kata no, I stick to the plan. Tetapi tidak langsung menyentuh tentang presiden. Tetapi ialah seperti yang kita tahu bahawa pefitnah ni akhirnya berjaya untuk meyakinkan Dr. Mahathir bahawa ini dia dirancang oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui ucapan-ucapan dikeluarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Rest tu Datuk tahulah sejarah apa yang berlaku. Ya, saya tahu sejarahnya. Bahawa Menteri Pembangunan Luar Bandar masa itu ialah Tan Sri Anwar Musa atau Yang Berhormat Datuk Anwar Musa daripada Kelantan. Ahli Parlimen Ketereh masa itu. Masa itu bukan nama Ketereh, nama lain. Apa yang saya nak tahukan bahawa memang masa itu timbul bukan saja di kalangan pergerakan pemuda UMNO, di kalangan anggota-anggota parti rasa risau, rasa marah, rasa tak puas hati terhadap beberapa tender di dalam Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini yang mana tidak dibuat secara telus dan terbuka. Itu saya sudah, kerana saya sudah bergerak di dalam zaman itu walaupun saya bukan peniaga. Dari itu, apa yang berlaku pada tahun itu yang menyebabkan susulan pula ada satu seminar yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zahid di PWC, iaitu seminar korupsi ini. Yang di mana saya hadir dan kita melihat beberapa tindak balas pergerakan pemuda UMNO untuk mengambil tindakan kepada korupsi, rasuah dan penyelewengan yang berlaku dalam kerajaan masa itu. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, maka akhirnya Anwar dipecat pada bulan September tahun 1998.
Jadi Datuk Seri, apabila perjuangan menubuhkan parti ini, ada Datuk terlibat penubuhan parti Keadilan Nasional ni, asalnya namanya begitu. Ya, asalnya Parti Keadilan Nasional ini dicuba untuk didaftarkan sebagai satu parti baru. Tetapi oleh kerana Dr. Mahathir, mengenali Dr. Mahathir, susah. Akhirnya Datuk Seri Anwar bersama dengan membuat keputusan untuk kita ambil alih satu parti yang berpusat di Terengganu sebenarnya. Kemudian kita ubah nama. Apa nama parti itu? Lupa. Saya ingat tak payah sebut lah. Okey. Pasal ada orang terlibat. Jadi kita ambil alih dan kita tukarkan namanya Parti Keadilan Nasional. Jadi di antara pengasasnya saya dan saudara Anwar Tahir. Setiausaha Agung yang pertama. Sebelum dia masuk ke PAS dan lepas itu ke Amanah. Dia ialah Setiausaha Agung yang pertama. Kemudian Kak Wan ialah presiden pertama, hinggalah Anwar ambil alih, tidak pernah tukar ganti. Di asas tu ditubuhkan oleh kami, dan perjuangan kita waktu itu ialah harus melihat bagaimana Malaysia ini harus dibangunkan balik. Reform mesti dibuat. Bukan saja reform daripada sudut politik, tetapi juga reform daripada sudut ekonomi, daripada pendidikan, mahkamah, parlimen dan sebagainya. Dia perpaksinya ialah harus kepada reform. Dan dianya bergerak daripada hinggalah kita dalam satu kongres akhirnya menjemput Parti Rakyat untuk bersama kita. Itu dia tukar kepada Parti Keadilan Rakyat. Ya. Baik Muhammad. Jadi itu mukadimahnya saja. Ya. Hampir 15 minit. Jadi sebelum saya lanjutkan ini, kami dalam NR Channel TV nak mengucapkan terima kasih kepada penaja-penaja kami ataupun yang memberikan iklan, iaitu terdiri daripada My Kitchen, terdiri daripada Fast Track, Restoran Ali Maju dan juga Tourism Pahang, yang mana iklannya tersiar pada awal rancangan ini. Jadi kami dalam NR Channel TV mengucapkan terima kasih. Maka mukadimah dah saya. Kita masuk sekarang ke subjek. Berdosakah Anwar Ibrahim bercita-cita menjadi Perdana Menteri? Jadi, saya sebelum berpanjangan, Yang Berhormat, saya nak tanya. Hari ini ada video yang beredar, kenyataan Tun Dr. Mahathir, bahawa yang nak melakukan konspirasi tidak mahu Anwar Ibrahim ini jadi Perdana Menteri ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kebetulan Menteri Dalam Negeri. Apa ulasannya, Muhammad? Secara terus terang lah, mengenali Tun, dia akan menyalahkan semua orang lah. Kita pun tak tahu. Tetapi menjawab soalan itu secara konklusif, saya tidak berani. Sebab kita tidak ada bukti yang mengatakan bahawa perancang utamanya ialah Hamzah Zainuddin. Tetapi yang pastinya bagi saya, Tun berhenti itu menjadi masalah pada kita. Itu bagi saya ialah, kalau sekiranya Tun ada masalah waktu itu, sama ada dengan pemimpin-pemimpin di AP dalam Pakatan Harapan ke, ataupun dengan Anwar ke, dengan sesiapa juga. Kerana apabila kita bersetuju untuk terima bersatu waktu itu, untuk menyertai PH dan berhadapan bersama-sama dalam pilihan raya, Tun datang jumpa Anwar di mahkamah. Tun datang jumpa semua orang dan kita berbincang. Akhirnya, kita bersetuju memeterai satu perjanjian ataupun understanding bahawa sekiranya kita memerintah dan menjatuhkan Barisan Nasional, maka Tun lah yang akan menjadi Perdana Menteri. Itu boleh dilakukan secara mufakat, walaupun dunia tahu Tun dan Anwar ni tidak mungkin dapat bersama dalam keadaan. Tetapi Anwar berjiwa besar menerima Tun, malah di mahkamah dan ini di tempat-tempat lain juga. Now, kalau sekiranya Tun dapat diterima oleh Anwar, malah diberikan keputusan PH untuk memberikan peluang pada Tun menjadi Perdana Menteri,
kenapa tidak Tun juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin sebelum dia resign? Jadi bagi saya, kalau sekiranya Tun berbuat itu, kita tidak akan ada masalah hari ini. Apa masalah Tun? Mungkin dia sebut 1, 2, 3, 4. Kita boleh rectifykan problem tu. Tapi bila Tun sebagai Perdana Menteri melepaskan jawatan sebagai Perdana Menteri, dengan sendirinya kabinet akan collapse. Because once Prime Minister resign, the whole cabinet collapse. Jadi selepas itu siapa-siapa juga yang mempunyai niat, interest dan sebagainya macam-macam berlaku. Dan apa yang sedang berlaku ini, itulah. Jadi untuk Tun melontarkan satu statement, saya rasa mungkin Tun lebih mempunyai maklumat, saya tidak tahu. Tapi saya doubt. Saya doubt. Jadi Yang Berhormat, Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebelum di penjara, selepas penjara, masuk balik dalam penjara, selalu membangkitkan isu yang dia mau menjadi Perdana Menteri. Dan saya lihat bahawa ada sokongan tetapi tidak ada kekuatan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk jadi Perdana Menteri. Kenapa jadi begini? Adakah kerana historinya, sejarahnya selalu membangkitkan perkara-perkara yang rakyat atau orang ramai hilang kepercayaan? Seperti dulu pada satu masa dia berkata sebelum 16 September akan ada orang yang akan memberikan sokongannya, sehingga beberapa ahli parlimen dilarikan ke luar negeri oleh kerajaan Barisan Nasional masa itu, dan kemudian di dalam kerajaan PH pula sekejap jadi sekejap tak jadi. Sekarang kerajaan Perikatan Nasional tersohor dengan perkataan saya cukup nombor dan sebagainya. Jadi apakah halang-halangan yang menjadikan Anwar Ibrahim ini tidak menjadi Perdana Menteri? Yang terakhir sekali, UMNO ada memberikan sokongan kepadanya. Kenapa tak digunakan peluang ini untuk dia dapat jawatan atau dilantik jawatan Perdana Menteri? Ini satu perkara yang agak perlu pandangan Yang Berhormat. Okey, kalau kita sorot sejarah, yang pertama sekali lebih baik saya sebut di sini, Anwar ni orangnya husnuzonnya tinggi. Dia selalu amat percaya kepada orang. Dia terlalu percaya kepada orang, dan oleh kerana kepercayaan luar biasa itu, orang take advantage, orang ambil kesempatan. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah pejabat dia, akan ada pengkhianat. Datuk boleh ikutlah. Dari dia jadi Menteri Keuangan ada pengkhianat. Lepas tu dia jadi Timbalan Perdana Menteri ada pengkhianat. Lepas tu dia menjadi Presiden Keadilan pun. Sentiasa ada pengkhianat. Dan terakhir sekali ialah pengkhianat ialah orang yang bertugas dengan dia selama 25 tahun lebih dan menjadi Timbalan Presiden dia pun pengkhianat. Jadi saya ingat mungkin Anwar ini orang yang dilahirkan berhadapan dengan pengkhianat-pengkhianat. Bagi saya beginilah, soal jawatan, soal ini ialah aturan Allah Ta'ala. Ya? Yeah. Kita cuba yang terbaik. Kalau masanya tiba, maka Allah akan. Tapi saudara boleh fikirkan bagaimana saya katakan manusia yang disebutkan Anwar Ibrahim ini, kalau kita tengok berapa kali dia masuk jail. Bermula dengan semasa dia jadi student leader dahulu, isu baling, dia masuk ISA. Lepas itu lepas ISA, lepas itu kes liwat pertama 5 tahun lebih. Lepas itu liwat kedua, kes liwat kedua. Yang pertama bukan kerana liwat. Bukan liwat, tuduhannya liwat. Tapi akhirnya dilepaskan, kemudian dia dituduh sebagai rasuah, menyalahgunakan kuasa dan dengan menggunakan perkataan perkataannya tu ada satu perkataan luck apa something like that lah. Dia di-charge. Tetapi kes dia tu kes liwat tu ditolak oleh mahkamah. Maknanya isunya sekarang ni ialah bagaimana manusia yang Anwar ni konsisten berjuang dan tidak pernah menyerahkan diri walaupun ada tawaran-tawaran sebagainya untuk dia menyendiri dan melepaskan semua jawatan-jawatan dia pegang dan berehat daripada alam politik, tetapi dia teruskan. Jadi menjawab soalan Datuk tadi, bagi saya ialah pengkhianatan ini berlaku, dan sebab itulah
pada kali pertama dahulu yang Datuk juga sebut bahawa pada 16 September yang ramai orang yang akan menyokong, akhirnya benda ni bocor dan Barisan Nasional khususnya terpaksa membawa lari ramai ahli parlimen termasuklah ke Taiwan. Dan kali ini pun begitu juga. Kita ada maklumat tetapi dibocorkan. Jadi bagi saya ini ialah cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui oleh seorang pemimpin besar begini. Tapi bagi saya dia tidak pernah rasa kecewa. Dia cuba yang terbaik. Tapi seperti yang saya katakan tadi, rezeki di tangan Allah Ta'ala. Mungkin Tuhan malah kalau dipikirkan, bayangkan dalam mana dalam pilihan raya dulu kita menang besar. Keadilan ada 50 ahli parlimen. Sedangkan Bersatu ada 13. Ya. Tetapi kita sanggup serahkan jawatan ni. Wahal kalau dia nak ambil kesempatan, dia boleh kata Wan Aizah, you jadi Perdana Menteri. Kita ada 50. Kan? Kenapa harus kita bagi kat Tun? Tapi dia seorang, saya bisa katakan, usnuzon yang bagi dia ialah suatu yang dia pegang pada janji. Dan dia kata okey. Dan selepas itu kita janji, Tun kata okeylah lepas 2 tahun dia akan serahkan, tapi tidak jadi. Again, saya kata ini ialah suatu yang telah ditakdirkan begitu, tetapi tidak pernah satu detik pun Anwar menyesal dan merasa kecewa ataupun rasa defeatis. Maknanya dia teruskan perjuangan. Sebab itu bila jumpa dengan kita, selalu dia katakan yang penting ialah rakyat. Rakyat kan first. You terlibat dalam politik ini bukan untuk memperkayakan diri you, kelompok you, keluarga you, kaum you, bangsa you, tetapi ialah untuk rakyat seluruhnya. Jadi move on. Ganjarannya insya-Allah akan. Saya ada pengalaman Datuk. Saya bertanding pada tahun 99. Saya kalah. Kalah teruk tu 12,000. Lepas itu 204 saya kalah. Walaupun ada tawaran-tawaran kepada saya untuk join balik UMNO dengan janji, macam-macam janji. Tapi saya ingatkan Datuk Seri Anwar ialah orang yang saya mesti ikut kerana perjuangan dia. Akhirnya Allah Ta'ala bagi ke saya 208, 2013, 2018. Bukan saja MP dan juga ADUN. Ini ialah sesuatu yang kita langsung tak terfikir. Tapi itulah kita boleh merancang, Allah Ta'ala juga perancang yang hebat. Wabi, apa muslihat Datuk Seri Anwar Ibrahim terlepas mengambil kerajaan pada bulan 5 tahun 2018, pada bulan Ogos tahun 2018 juga dia bertanding di Parlimen Port Dickson. Dia dengan kekuatan yang dikosongkan oleh ahli parlimen PKR. Apa muslihat sebenarnya dia itu? Begini, dia jumpa dengan pemimpin termasuk saya, menyatakan bahawa oleh kerana dia telah mendapat pengampunan total, pengampunan total yang membolehkan dia bertanding. Jadi dia tanya di manakah patut dia bertanding. Saya offer, Sungai Petani saya offer. Kemudian juga saya difahamkan Padang Seraya juga offer. Port Dickson juga offer. Ada 3-4, saya ingat 5 tempat ahli parlimen offer. Tetapi dia memilih Port Dickson ada 2 sebab. Yang pertama, kawasan itu ialah kawasan campuran. Termasuk ada tentera, kemudian berdekatan dengan Kuala Lumpur, sekitar 1 jam ataupun 45 minit sampai. Kemudian saya kira tempat itu menjadi strategik bagi dia. Kerana saya katakan tadi, kombinasi yang pertamanya ialah multiracial, kawasan yang kena ada 5 DUN di situ. Kemudian yang keduanya, kawasan tentera yang dia rasa amat perlu untuk dibantu. Dan tentera melihat begitu selepas 2008, tentera memberi sokongan yang kuat dan dia rasakan dia harus membayar budi dan jasa kepada tentera ini menjadi ahli parlimen. Dan waktu itu dia yakin kan, kalau dia menjadi MP, akhirnya selepas 2 tahun bila Tun serahkan jawatan kepada dia, dia boleh buat banyak kepada tentera dan masyarakat bilang kau. Itu ya sebabnya saya rasa Port Dickson menjadi strategik region. Terima kasih Wabi atas jawapan bagi pihak Datuk Seri Anwar Ibrahim kenapa dia bertanding di Port Dickson. Dan kemudian ini Yang Berhormat, saya nak tanya, selama tempoh Dr. Mahathir berdolak dalik untuk 2 tahun ini, apa yang Berhormat tengok cara Dr. Mahathir itu tidak berseserang? Jadi adakah Yang Berhormat tahu
ataupun benar kalau andaian diberikan, antara sebab Dr. Mahathir letak jawatan ialah untuk tidak membolehkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan namun dia tenggelam sebagai orang yang tidak menunaikan janji. Jadi apa pandangan yang Muhammad? Tidak was-was lagi. Saya Ya. sebagai pemimpin Parti Keadilan sudah tentu merasakan apa yang Tun buat. Sudah tentu menjawab banyak pemikiran kita bahawa adakah soalan kita waktu itu pun, adakah Tun ini seorang yang telah berubah? Adakah Tun ini seorang yang telah pun quote and unquote orang yang dilahirkan semula untuk menjadi pemimpin yang boleh memaafkan Anwar Ibrahim? Jadi saya langsung tak percaya. Dan saya rasa ramai juga pemimpin tak percaya. Ya. Tetapi itu ialah pertimbangan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Kita okeylah, dia pimpin kita ikutlah. Tapi dalam benak saya langsung sedetik pun tak percaya. Saya rasa tak mungkin saya kata Tun akan menyerahkan. Saya yakin waktu itu. Saya sebut kat Datuk Seri Anwar. Saya tak yakin ia akan serahkan. Ini berpaksikan kepada beberapa perkara. Sebab ini bukan sombrono saya sebut. Sebab kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan semasa dia jadi Perdana Menteri. Contohnya, apabila kita sebut tentang reform, ada benda-benda yang kita syarah bertahun atas pentas kita nak buat reform. Tun sambut dengan sejuk. Very cool. Kan? Malah dia kata, ini manifesto ni bukan Quran. Manifesto ni buatan kita. Jadi maknanya, apa yang kita rasa committed nak buat, bagi dia enteng. Dia tidak lihat benda ni serius. Jadi yang keduanya, respon-respon kepada soalan-soalan yang ditanya berkenaan dengan reform ni, selalunya hambar. Jadi saya semasa kempen, di akhir-akhir masa kempen, termasuklah kita buat demonstrasi bersih, saya mendengar ucapan dia. Dia naik atas lori, Tun, lepas tu bersyarah atas lori di depan KLCC. Saya duduk di bawah, saya dengar. Dalam hati saya kata, are you telling the truth? Are you telling the truth? Adakah orang yang tiba-tiba satu masa dahulu saya reformis bertahun dimandikan dengan air gas, ditembak dengan air macam-macam. Jadi terbayang dalam kepala saya, betul, are you telling the truth? Kalau saya sebagai pemimpin tak percaya, saya rasa rakyat pun tak percaya waktu itu. Sebab itu bila Tun menjadi Perdana Menteri, diasak oleh Barisan Nasional yang menjadi pembangkang waktu itu, kau-kau. Dan banyak benda yang tak boleh dijawab. Dan ini menyebabkan terhakisnya keyakinan rakyat bahawa Pakatan Harapan ini bukanlah pilihan mereka yang betul waktu itu. Sebab itu ikutan dari itu, satu demi satu pilihan yang kecil, kita kalah teruk. Maknanya saya rasa ini yang menyebabkan, menjawab soalan Datuk tadi, bahawa saya tidak yakin yang dia mempunyai niat untuk menyerahkan jawatan ini kepada Datuk Seri Anwar. Cik Muhammad, satu soalan yang sekarang ini jarang dikupas secara telus, iaitu surat daripada UMNO ni, yang ditandatangani oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Ini sama dengan apa sikap UMNO menyokong kerajaan Mahidin ini, iaitu untuk nak menumbangkan Dr. Mahathir, menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan juga menghilangkan kuasa DAP dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Dari itu, UMNO memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim untuk nak menjatuhkan Muhyiddin Yassin ini kerana dilihat Muhyiddin Yassin dan kuncu-kuncunya dalam Parti Bersatu hendak memusnahkan, menghancurkan dan mengharamkan UMNO. Kenapa PKR tidak mengambil peluang itu? Dan adakah perkara itu sudah dirundingkan di dalam mesyuarat tertinggi PKR? Saya kira gini, UMNO juga terbelah. UMNO juga terbelah. Kita katakan ada kluster menteri, ada kluster yang bukan menteri. Yeah. Dan bukan mudah saya kira untuk Presiden meyakinkan
semua ahli parlimen. Sekarang ni kita bercakap tentang ahli parlimen saja. Yes. Sebab yang akan menjatuhkan atau menegakkan sebuah kerajaan itu bukan lagi orang luar lah. Yang 220 orang ni lah. Sebab 2 orang meninggal. Jadi apa juga yang berlaku dalam parlimen ialah 220 orang ini. Jadi saya kira Presiden UMNO mempunyai juga masalah untuk meyakinkan mereka sebab masing-masing ada interest. Yang menteri ada dia punya interest dia, yang pengurusi-pengurusi GLC ada interest dia. So nak dapatkan sokongan padu dan jitu, saya ingat Presiden kena navigate betul-betul lah. Walaupun Presiden akhirnya ada kuasa yang akan tanda tangan watikah ialah Presiden. Sebab saya kira ini yang sedang dipertimbangkan. Tetapi harus saya ingat, saya nak sebut di sini ialah bahawa seperti yang Datuk Seri Anwar sebut, perbincangan demi perbincangan dengan Presiden UMNO itu bukan rahsia umum lagi. Ianya terus berlaku. Kerana saya rasa apa yang sedang berlaku ialah UMNO juga sedang melalui reform. Bahawa UMNO juga melalui reform yang UMNO kena fikir setelah kalah dalam pilihan raya yang lalu. Saya rasa UMNO juga telah pun mengenal pasti apakah benda-benda yang harus mereka lakukan supaya tidak ulangi kesalahan yang lalu. Saya ingat sudah tentu. Sebagai sebuah parti yang besar, di antara yang parti yang tertua dan memerintah begitu lama, tiba-tiba kalah. Sudah tentu UMNO mempunyai sebab musabab untuk buat reform. No, bagi kita sebagai sebuah parti yang reform juga terbuka dan sedia menerima sesiapa juga yang mahu buat reform. Kita tak kata parti A, parti B, parti C kita nak. DEE, DEF kita tak nak. Tidak. Selagi ianya setuju dengan kita bahawa harus ada niat untuk buat reform, saya rasa tidak ada masalah. Dan sekarang ini saya lihat bahawa UMNO bersedia untuk buat reform. Saya rasa untuk masa depan negara, saya rasa ini yang terbaik. Dan kalau ada lagi parti-parti yang juga mahu menyertai reform ini, apa salahnya? Tak kira parti mana pun. Saya rasa harus kita bergerak ke itu. Daripada kita memerintah dengan suatu keadaan yang kita tidak menentu. Amat bahaya bagi negara kita. Ni Wabi. Wabi pernah duduk serumah dengan PAS. Itu maknanya parti lah, PKR. Saya. Dengan PAS. Apa pandangan Wabi sekarang terhadap tingkah laku PAS apabila kejap dengan Perpakat Nasional, kejap dalam Perikatan Nasional ni? Adakah PAS ni sebuah parti yang boleh dipercayai komitmen dia? Jadi saya nak tanya secara peribadinya, apa pandangan Wabi terhadap PAS ini? Kerana Wabi datang daripada negeri Kedah, di mana menteri besarnya dari PAS. Jadi beri sedikit komen Wabi. PAS mempunyai sejarah yang amat warna-warni. Dia berkawan dengan siapa pun akhirnya dia bergaduh. Dahulu dia pernah bersama dengan Barisan Nasional tahun 74. Akhirnya dia bergaduh. Dan dia salahkan Barisan Nasional lah kan. Lepas tu dia berkawan dengan Tunku Razali 46. Lepas tu dia keluar, dia kata Tunku Razali yang salah. Lepas tu dia masuk dalam Pakatan Rakyat dengan DAP Keadilan untuk 2 penggal, sempat memerintah. Lepas tu dia kata kita salah, DAP salah pula, dia keluar. Sekarang dia sertai pula Perikatan. Saya ingat tak berapa hari dia kata Perikatan pula salah. Jadi ini ialah trend. Dia tak boleh padam sejarah tu. Bagi dia, siapa yang dia lihat boleh dia memanfaatkan, dia akan memanfaatkan. Dia dapat untung lah. Dapat untung. Ya, dia dapat untung lah. Lepas tu dia perah betul-betul macam santan dah keluar. Ampas tu nasib kamu lah. Ayam pun tak nak makan. Nasib. Jadi itu saya ingat itu yang sedang berlaku. Sedang berlaku. Jadi untuk kata, saya ingat ini ialah psikologi PAS. Dan yang saya tengok yang di bawah, saya Kedah, saya tengok pengikut-pengikut PAS pun agak keliru dan kecewa. Namun pada begitu, saya tak boleh komen banyak-banyak kerana itu ialah mereka. Bagi saya itu ialah mereka. PAS
tidak boleh dipercayai dan suka minum banyak kolam asalkan dia hilang dahaga. Lebih kurang begitulah kata YB Johari Abdul ini. Jadi kita lihat sekarang ni perkembangan terakhir PAS ini di dalam kumpulan-kumpulan media sosial memang diserang habis-habisan. Dan malah kita dah nampak wajah sebenar PAS ini. Kalau dia jadi pemerintah, sama ada dia akur dengan pemimpin dia, membabi buta atau pertimbangan akal dia. Dan fundamentally Islam, negara Islam yang diperjuangannya sudah sekarang disimpan di tempat mana kita tidak tahu. Rakyat sekarang cukup marah dengan PAS kerana membisu dalam isu beberapa kes yang dikatakan bercanggah dengan Islam. Seperti soal judi yang bertambah bilangan undiannya. Kemudian dahulunya bertindak untuk mengharamkan arak-arak, kedai arak, kilang arak. Tapi satu pun tidak dilakukannya, malah tidak langsung bersuara. Dari itu, PAS sekarang ini terlalu sukar untuk menawan hati rakyat balik kerana PAS terlupa bahawa generasi sudah bertukar. Jadi saya nak tanya Wabi, apa perasaan PKR apabila UMNO sendiri menggunakan satu tagline, no Anwar, no DAP ni. Saya rasa kalau no DAP, no Anwar ini mesti ada ulasannya oleh UMNO itu sendiri. Tetapi ini tidak ada ulasan. Jadi maknanya mereka melahirkan satu stigma kebencian kepada Anwar Ibrahim dan DAP. Jadi tak tersinggung ke PKR apabila suatu masa nanti UMNO tidak bekerjasama dengan PKR. Jadi apa pandangan Wabi? Bagi saya ucapan-ucapan pemimpin itu biasalah kadang-kadang retorik. Tetapi yang pentingnya ialah bagaimana penterjemahan itu berlaku. Seperti yang saya katakan tadi, saya kiranya mana-mana parti yang bersedia untuk reform. Anwar Ibrahim terima tun. Orang yang musuh ketat dia selama 20 tahun lebih. Tetapi bila Tun menunjukkan semangat untuk buat reform, dan Anwar terima. Bagi saya, walaupun Presiden Tok Mat Zahid sebut no Anwar, no DAP dan sebagainya. Tetapi kalau UMNO itu sendiri, dalam PAU baru ni, memberikan kuasa yang agak mutlak kepada Presiden untuk terus berbincang dan melihat bagaimana paradigm harus ada paradigm shift dalam politik negara kita. Why not? After all, politik ini dinamik. Dia bukan statik. Ya. Dia dinamik. Dia bergerak. Jadi bagi saya itu bukan suatu yang mengaibkan, suatu yang biasa. Yang asalkan, seperti yang saudara katakan tadi tentang PAS ni, asalkan dia tidak henjut kawan-kawan lah. Jangan henjut kawan-kawan. Akhirnya kalau kita setuju ini, kita setuju ini. Saya ingat kalau ini terjadi, saya ingat itu baik untuk negara sebenarnya. Dan dinamisme ni bergerak ke arah yang positif. Yang baik untuk demokrasi. Untuk baik demokrasi. Itu tidak masalah bagi saya. Tidak masalah. Jadi Wabi, apakah yang Wabi punya perasaan? Sendirilah. Kenapa orang takut sangat dengan Anwar Ibrahim ni? Saya sendiri yang bermusuh dengan dia, pernah membuat buku Dalil 50, saya okey ya, jumpa bercakap, bersalaman, bertanya khabar. Jadi di manakah? Adakah mereka yang rasuah menyalahgunakan kuasa ini jadi takut, akhirnya mereka memperalatkan rakyat dengan no Anwar ni? Macam mana Wabi punya pandangan? Saya kira pemimpin-pemimpin ataupun ahli politik, bukan pemimpin, ahli politik. Kita kena bezakan jadi antara pemimpin dengan ahli politik. Ada ahli politik yang bukan pemimpin pun. Sebab dia memang ahli politik. Isunya gini, kalau kita tidak jujur dan kita ada sesuatu yang kita nak selindungkan di sebalik kehebatan kita itu, Anwar ialah orang yang kita takkan sokong. Sebab kita tahu Anwar ialah orang yang memang kalau dia kata A. Kalau dia kata B. Sebab itu kalau sekiranya Dr. Mahathir ada semasa dalam kes pertuduhan lewat pertama dahulu, ada cukup bukti yang cukup untuk sabitkan dia dalam kes rasuah. Tentu kes rasuah ni dia akan gunakan sebagai prioritas. Kenapa harus mengambil kes liwat yang begitu kompleks untuk jatuhkan hukuman terhadap Anwar?
Kena Lebih baik bawa tilam. kena bawa tilam Kena tengok air mani. macam-macam Ya. dan malah menjadi jenaka. Seluruh dunia gelak kat kita dan akhirnya mahkamah tolak. Ya. Kan itu sesuatu yang amat pelik. Maknanya di sini selama 8 tahun dia menjadi menteri kewangan dan juga timbalan Perdana Menteri, maknanya kerajaan dengan macam-macam agensi ada tidak dapat mencari satu saja kesalahan yang boleh disabitkan tentang atas rasuah. Menyalahgunakan kuasa Tak ada. dan sebagainya. Tak ada. Ya. Maknanya harus dicipta suatu kesalahan yang luar biasa untuk nak kenakan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau pemimpin-pemimpin ataupun orang politik khususnya ada sesuatu yang dia nak selindung di belakang, dia tentu dia tak mahu. Lebih baik dia bersekongkol dengan orang yang dia boleh bincang dan saya pun gitu juga. Jadi kamu 50, saya pun 50 lah. Satu untuk kau, satu untuk Satu aku. untuk saya, boleh selesai lah. Tapi kalau Anwar jadi, susah saya. Gitulah. Yang berhormat, pada tahun 2004-2008, isu moral Datuk Seri Anwar ini menjadi satu ramuan yang agak penyedap untuk menjatuhkan karier politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah situasi sekarang rakyat sudah tidak peduli lagi soal moral kelewatnya itu dan melihat dia terasing? Itu kecuaian manusia, soal peribadinya dan mengambil kira soal perjuangan. Jadi apa komen yang Muhammad? No, bagi saya ialah seperti yang saya katakan dari awal tadi, truth will prevail. Kebenaran akan muncul. Dan rakyat sudah tahu. Akhirnya kebenaran muncul. Ya. Kebenaran muncul itu maknanya dalam kes liwat pertama, mahkamah tolak. Dan kes liwat kedua juga telah pun terbukti bahawa apa yang berlaku itu malah Agung pun memberikan pengampunan total. Ya. Ya? Maknanya tidak ada yang boleh mengaibkan. Dan sebaik saja ini yang paling yang dahsyatnya bagi saya, sebaik saja dia lepas daripada dalam kes liwat pertama, dia terus ke Saudi Arabia dan dia sambut oleh raja. Saudi. Ya, Raja Saudi. Kalaulah betul-betul liwat itu menjadi isu yang besar, Raja Saudi kata, ini yang pertama kali orang pelewat. Yang kedua ni banduan. Aku tak nak jumpa. Ini raja sambut dia. Dan selepas itu juga, dalam kes liwat kedua ni, dia melawat beberapa buah negara, termasuk sekali lagi Saudi dan juga Turki. Seluruh dunia sekarang ni pun, semasa kita bercakap ni, pemimpin-pemimpin dunia yang datang ke Kuala Lumpur, terus berjumpa dengan Anwar. Dan ambassador mereka juga. Jadi maknanya sekarang ni dunia melihat bahawa ini adalah political ploy. Ini adalah satu mainan politik yang bukan benda yang pelik bagi mereka. Bagi mereka ini mainan politik yang dimainkan oleh rakyat Malaysia. Yang sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru digunakan, malah dalam arena politik ini di luar negara sudah lama. Jadi rakyat Malaysia sudah dengan apatah pula dengan handphone, dengan smartphone sekarang ni, apa yang berlaku dalam 2 minit sudah ada dalam smartphone kita. Ya Muhammad, bagaimana pandangan PKR sebelum operasi dia keluar daripada PKR, Timbalan Presiden AU terlibat dalam satu video yang jelas wajahnya, yang ada pengakuan dari orang partnernya melakukan lewat tu dan baunya dan munculnya istilah semburit. Masa itu apa pandangan parti yang Muhammad terhadap isu Timbalan Presiden ini? Adakah ditegur, dibincangkan dalam masyarakat parti atau sebagainya? Oleh kerana dia ginilah sebab Anwar juga pernah difitnah. Yeah. Okey. Jadi keputusan yang parti buat adalah kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Polis lah maksudnya. Yeah. Okay? Sebab kita tidak mau terus mengambil sikap bahawa Azmin terlibat dalam kes sodomi contoh. No? Sebab fitnah pernah kena berat Anwar. Jadi kita tak mau repeat benda fitnah itu, jadi kita kena serah. Jadi cumanya yang kita pelik itu, siasatan tak dibuat. Tidak ada pertuduhan. Sedangkan orang yang terlibat, partner dia tu telah membuat secara open pengakuan. Jadi sekurang-kurangnya siasatan pun tidak dibuat. Dan kalaupun ada siasatan tu, di mana
apa hasil siasatan. Ini yang rakyat bertanya. Adakah kerana dia tu menteri? Kalau dia menteri, UMNO pun timbalan Perdana Menteri waktu tu. Jadi kenapa UMNO ni dibawa ke hulu kilir tilamnya dalam kes ini? Tak ada apa pun. Jadi adakah dalam persepsi rakyat, dia ni anak kandung, apa dia panggil blue eye boy Dr. Mahathir ke, ataupun dia ni ada special person yang dapat protection? Ini persepsi, ya, persepsi. Tetapi jelas bagi saya sebagai pemimpin dalam keadilan, apabila dia mengkhianati perjuangan kita dan mengkhianati rakyat mengundi dia sebagai ahli parlimen keadilan, mana mengesahkanlah bahawa dia mendapat protection daripada orang tertentu untuk tidak disasar dan tidak dituduh. Jadi, lanjutan daripada itu, maka berdasarkan kenyataan-kenyataan Hamid Badu, dan sekarang ni kita perlu menuntut kepada Hamid Badu berdasarkan kenyataan Wabi itu, kenapa siasatan tak dibuat? Adakah Yang Mohamad tahu, Yang Mohamad memikirkan dan bersetuju dengan saya bahawa Hamid Badu hanya seekor keldai suruhan Dr. Mahathir waktu dia menjadi ketua Polis Negara itu, di mana apa perkara yang menyentuh bulu bawah Dr. Mahathir tidak ada tindakan. Jadi apa pandangan Yang Mohamad terhadap kenyataan-kenyataan Hamid Badu itu? Adakah dia ikhlas ataupun melepaskan geram, dan bagaimana dengan isu Semberit ini? Jadi Yang Mohamad, Tan Sri Hamid Badu ialah seorang pejabat awam, IGP. Saya juga bekas pejabat awam dulu. Jadi dalam sistem yang diamalkan di Malaysia ini, we have boss. Boss is always right. Sebab yang akan menjawab ialah bos, bukan saya. Jadi walaupun saya buat siasatan dan sebagainya, tapi bos kata simpan fail ni, saya simpan lah. Sebab itulah sistem yang kita ada. Kita tidak seperti negara barat yang lain yang agak independen. Siasatannya, contohnya kalau SPRM di Hong Kong, dia very independen. Kita tidak. SPRM kita di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi macam mana ni? Gaji mereka dibayar oleh Treasury, oleh Kementerian Kewangan. Naik pangkat oleh KSN. Jadi akhirnya kita tidak independen. Begitu juga dengan saya ingat Tan Sri. Cuma dia 2-3 hari ni kasar sikit. Dia cakap mungkin lepas dia nak pencen ni. Tapi waktu itu, saya ingat dia juga mempunyai tekanan-tekanan. Dia sebagai seorang penjawat awam, saya dapat rasai, sebab saya juga bekas penjawat awam, yang tidak mudah untuk keluar daripada norma yang diamalkan di Malaysia. Jadi Wabi, balik kepada berdosa ke Anwar Ibrahim bercita-cita jadi PM ini. Jadi, Yang Mohamad fikir bahawa bila berlaku pembubaran parlimen, kerana kita tahu bahawa parlimen ini mau tidak mau akan dibubarkan juga. Kerana jika parlimen bersidang, sudah tentu undi tidak percaya akan datang. Dan kalau walaupun tidak diluluskan oleh Dewan Rakyat, oleh Speaker Dewan Rakyat usul untuk undi tidak percaya, tetapi akan menjadi satu gelak ketawa dalam sebuah negara demokrasi ala British, Westminster ini, mana parti pemerintah lebih rendah majoritinya pada pembangkang. Jadi ini akan jadi gelak ketawa lah nanti. Jadi itu sebab Kerajaan Perikatan Nasional bertahan tidak mahu wujudkan sidang parlimen. Okay? Jadi Wabi, saya nak tanya Wabi ni lah. Dalam keadaan sekarang ni, kalau parlimen tidak bersidang, darurat disambung, apa akan kesudahan negara kita ni? Darurat bersambung. Dia ada beberapa perkara yang akan berlaku. Yang pertama, keyakinan rakyat terhadap pemerintah tertentu terhakiskan. Terhakis. Malah rakyat mula mempertikaikan jumlah yang tersiar sekarang ni. Hari ni 2,000, besok 2,500, lusa 3,000. Jadi rakyat kita betul ke ni? Kan? Mana dia orang dapat data ni? Sekarang rakyat smart. Yang kedua, suka tak suka, sambunglah macam mana pun, tidak ada satu perancangan yang jitu untuk memastikan rakyat di bawah ini mendapat pembelaan dari segi, contohnya perniagaan, pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat seperti di Taiwan, New Zealand, Australia, ekonomi dah pick up. Orang Indonesia ekonomi dah pick up. Jadi ini yang menjadi igawan kita.
soal saya sebagai orang politik, tak ada masalah lah, kita tunggulah. Sebab akhirnya kita akan ada pilihan raya, kan? Tetapi sementara itu berlaku, yang menjadi mangsa ialah rakyat. Ya Muhammad, saya nak tanya juga ya Muhammad, bahawa dalam keadaan sekarang ni, apabila kerajaan kita tidak mendapat sokongan, bukan saja di kalangan rakyat sekarang ini, kerana Muhammad kata tadi bergantung pada 220 orang ahli parlimen. 220. Tetapi soalnya sekarang ni, dunia juga sudah tidak respect dengan Malaysia dalam mengamalkan demokrasi. Tersebab pelaburan agak prejudis dalam melabur dalam negara kita. Jadi soalan saya sekarang ni, pilihan raya akan datang ni, yang jelas Pakatan Harapan akan tetap bergabung dengan 3 parti ini, iaitu PKR, DAP dan juga Amanah. Bagaimana jika UMNO menghulurkan kerjasama dengan kedudukan status quo yang sama dalam pilihan raya 2018 yang hari itu? Apa sikap PKR dari segi pandangan YB lah? Saya sikap terbuka, asalkan baik untuk negara. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa kita perjuangkan dalam keadilan ialah reform parti. Dan kalau UMNO bersedia untuk reform, saya rasa tidak ada masalah. Dan sudah tentu di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan juga melihat bahawa harus kita tidak mengenepikan mana-mana kumpulan sekiranya mereka betul-betul mahu reform. Seperti kita terima bersatu dahulu. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Dan asalkan ianya mempunyai kebaikan dan membawa kebaikan kepada rakyat. Dan saya rasa Parlimen harus mempunyai satu kumpulan parti yang kuat. Baru boleh kita bergerak secara lebih stabil, lebih utuh. Dan saya rasa kalau sekiranya ini dapat kita laksanakan, banyak masalah-masalah remeh-temeh, lompat-melompat yang dapat kita selesaikan. Tuan dan perempuan, itulah dia. Berdosakah Anwar bercita-cita jadi Perdana Menteri? Jawapannya semua tuan-tuan tahu. Semua orang politik bercita-cita. Kalau tidak jadi Perdana Menteri, menjadi wakil rakyat. Menjadi ketua parti. Menjadi menteri kalau sudah bergelar wakil rakyat. Jadi soal berdosa atau tidak sebenarnya tidak perlu dibincangkan. Tetapi apa yang berlaku sekarang, rakyat melihat bahawa macam satu kesalahan bagi Anwar Ibrahim berjuang untuk menjadikan diri dia jadi Perdana Menteri. Dari itu, sebelum kita meneruskan segmen ini, saya nak minta Datuk Johari Abdul terangkan di mana yang you katakan Anwar Ibrahim ini tidak berdosa pula untuk bercita-cita jadi Perdana Menteri. Okey, kalau kita melihat Anwar daripada sebagai seorang pemimpin, saya ikuti dia semenjak dari universiti lagi. Selepas saja dia dibebaskan dari penjara ISA, Baling, dia selalu masuk ke kampus saya di Universiti Melaya. Kebetulan dia juga dari Universiti Melaya. Jadi ungkapan yang diucapkan waktu itu dengan apa yang diucapnya tidak lari. Conscience of the majority. Conscience of the majority. Conscience of the majority. Maknanya pemikiran dia ialah tentang rakyat. Bagaimana keterbukaan, harus ada ketulusan, harus ingatkan orang di bawah, rakyat teramai. Itu yang dia cakap sekarang. Maknanya dengan dia tubuhkan Yayasan Anda untuk rakyat, kemudian dia juga pengasas ABIB untuk rakyat, kemudian dia juga menjadi Presiden Majlis Belia untuk rakyat, kemudian dia masuk UMNO, pemuda UMNO. Kalau kita lihat takah-takah yang dia lalui, semuanya berpaksikan kepada rakyat. Jadi bagi saya, dia ialah orang di antara yang paling layak untuk jadi Perdana Menteri kerana dia telah lalui semua ini. Tunjukkan kepada saya seorang pemimpin yang pernah masuk jail, keluar jail, masuk jail. Tak ada. Satu orang, dua orang, tak kesalahan rasuah adalah. Tapi atas dasar betul-betul berjuang dan dikenakan menjadi mangsa. Ya? Baik. Bagi saya, dengan pengalaman yang dia ada, dengan kekuatan yang dia ada, dan network dia, dan networking yang dia ada dalam dan luar negara, saya rasa ini satu benefit untuk negara kita. Dan saya rasa kita harus memberi peluang dan ruang pada dia. Bukan sahaja untuk menjadi Perdana Menteri, menjadi lebih penting untuk menjadi pemimpin kita. Itu yang saya rasa yang penting.
tuan-tuan dan perempuan, para penonton di rumah yang mengikuti bual bicara bersama Yang Berhormat Dato' Johari Abdul. Itulah dia kelangsungan perjuangan Parti Keadilan Nasional untuk menjadikan Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Apa yang saya nak perkatakan, pilihan raya akan datang adalah satu pilihan raya yang agak sengit. Kita sudah berubah daripada tahun 2008 ke 2013 dan diperkokohkan 2018, iaitu setiap pilihan raya siapa Perdana Menteri adalah satu stigma ataupun satu pendirian kokoh bagi rakyat membuat undiannya. Kita melihat pada 2013, UMNO tidak berjaya lagi atau Barisan Nasional untuk dapat 2/3 kerana ada persaingan untuk menjadi Perdana Menteri. 2018, UMNO berdepan dengan Tun Dr. Mahathir yang bakal jadi Perdana Menteri, maka UMNO menolak Datuk Seri Najib untuk jadi Perdana Menteri, menerima Tun Dr. Mahathir sebagai menteri. Pada pilihan raya yang akan datang, Anwar Ibrahim akan kekal sebagai pilihan Perdana Menteri. Siapakah persaingannya? PH tentu akan meletakkan balik Mahyudin Yassin. Maka sudah tentu antara Mahyudin Yassin dengan Anwar Ibrahim, persaing yang agak kokoh kuat ialah Anwar Ibrahim sendiri. Tetapi jika UMNO pula, siapa? Kalau meletakkan calon-calon yang tidak mempunyai karismatik, integriti dan juga mempunyai pengaruh politik, UMNO juga akan menghadapi ketewasan. Dari dalam soal ini, persoalannya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim berdosa atau tidak jadi Perdana Menteri. Ujian terakhirnya ialah pilihan raya umum yang ke-15 ini. Kita sama-sama nantikan apakah beliau akan dapat memegang jawatan Perdana Menteri atas kehendak rakyat dan sokongan orang ramai. Dari itu sahajalah perbualan kita, bual bicara kita pada malam ini bersama dengan Dato' Johari Abdul. Saya ucap terima kasih kerana sudi datang daripada Sungai Petani ke Kuala Lumpur hanya untuk ikut serta dalam siaran secara langsung topik berdosa ke Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya ada jawapan. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, mana yang baik yang disembahkan oleh Yang Berhormat Dato' Johari Abdul, oleh saya sendiri dalam percakapan tutur kata ini, ianya adalah datangnya dari Allah. Tetapi jika ada yang menyinggung, ada perasaan marah tuan-tuan dan perempuan, itu kecuaian kami dua orang. Jadi kami mohon maaf jika ada yang menyinggung perasaan tuan-tuan, tersentuh diri tuan-tuan dan sebagainya. Maka saya ucapkan selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam bual bicara dalam tetamu yang lain minggu depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Dan kita berjumpa lagi tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih.